Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Abdullah bin Ubay bin Salul adalah ketua orang-orang munafikin di Madinah. Beliau menyimpan rasa dendam, benci, iri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau melaga-lagakan para sahabat. Bahkan beliau telah menuduh isteri Rasulullah Aisyah sebagai berselingkuh dengan seorang sahabat yang lain. Bahkan lebih teruk daripada itu, Abdullah bin Ubay bin Salul pernah menggambarkan, menyifatkan Rasulullah seperti seekor anjing. Abdullah bin Ubay bin Salul pernah berkata kepada orang-orang munafikin, "Demi Allah, kita dengan mereka tidak lain kecuali seperti ungkapan engkau menggemukkan anjingmu lalu anjing itu memakan kamu." Demikianlah hasad dengki Abdullah bin Ubay bin Salul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ajal menemukan Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay bin Salul mempunyai seorang anak yang bernama Abdullah. Anak Abdullah, yakni Abdullah, adalah seorang sahabat yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai anak yang soleh, sebagai anak yang taat, Abdullah membuat permohonan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan satu permohonan yang mudah, tapi demi rasa sayangnya tetap kepada ayahnya, sahabat ini meminta Rasulullah 3 perkara. Pertama, beliau meminta Rasulullah SAW agar memberikan bajunya untuk dikafankan ayahnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kedua, beliau meminta Rasulullah SAW untuk mensolatkan jenazah ayahnya tadi. Ketiga, beliau meminta agar Rasulullah SAW beristighfar dan meminta ampun kepada Allah untuk ayahnya tadi. Rasulullah SAW memperkenankan hajat Abdullah tadi. Maka Rasulullah SAW pun tampil ke depan untuk menunaikan salat kepada jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul. Umar bin Khattab melihat perkara tadi, tampil ke depan dan menarik tangan Rasulullah. Berkata pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, beliau inilah yang telah mengatakan itu dan ini kepada kamu. Beliau inilah telah mencerca kamu ini dan itu. Dan tidakkah Allah SWT telah melarang kamu mensolatkan orang-orang munafikin?" Rasulullah SAW senyum, kemudian menjawab, "Ya Umar, ana bainal khairatain." Aku diberi 2 pilihan oleh Allah SWT untuk istighfarkannya atau tidak. Dan ini terakam dalam surah Taubah. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum 70 marrah fala yaghfirullahu lahum. Allah berfirman, beristighfarlah untuk mereka atau tidak istighfar untuk mereka. Kalau engkau beristighfar, meminta maaf untuk mereka 70 kali sekalipun, Allah tidak akan memaafkan mereka. Rasulullah kata bahawa aku diberi 2 pilihan, istighfar atau tidak. Dan kalau aku diberi lebih daripada 70 kali, akan aku istighfarkan untuk beliau lebih daripada 70 kali. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Walaupun daripada orang yang seburuk Abdullah bin Ubay bin Salul tadi, yang mencerca, yang menghina, yang melakukan banyak porak-poranda dalam masyarakat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap ingin mendoakan Abdullah bin Ubay. Bahkan satu riwayat mengatakan bagaimana setelah dimasukkan jenazah ke dalam liang lahat, Rasulullah meminta agar jenazah tadi diambil semula, dikeluarkan semula. Rasulullah meletakkan di atas paha mulianya, cium dan mendoakan Abdullah bin Ubay bin Salul. Subhanallah. Inilah sifat rahmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta kepada orang yang sangat membenci, yang hasad, dengki kepada beliau Rasulullah SAW. Inilah ciri yang kita ingin mempelajari pada baginda junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW.
Allah SWT mensifatkan orang-orang bertakwa dalam surah Al-Imran, antaranya ialah mereka-mereka yang al-kazimin al-ghaiz, yang menahan rasa marah. Bukan itu saja, wal-afina linnas, dan bersedia untuk memaafkan orang lain. Bukan perkara mudah. Tapi di sinilah kita diuji akan rasa belas, ihsan, rahmat, kasih sayang kita yang Allah SWT telah campakkan dalam diri kita ini. Dalam waktu krisis umpama ini, di mana kita diminta untuk menetap di rumah, dan ruang kita mungkin ramai orang, isteri, suami, anak-anak semua di rumah, harus bekerja daripada rumah dan belajar daripada rumah. Waktu krisis lah rasa rahmat dan ihsan kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu krisis lah kita diminta untuk menunjukkan rahmat yang lebih, bukan sebaliknya. Sebagai contoh, urusan dalam rumah tangga, kita bukan hanya melihat daripada sudut hak kita sahaja. Sebagai contoh, kita di rumah bersama anak, isteri, mungkin orang tua kita bersifat empati dan ihsan kepada setiap seorang. Ini masanya bukan kita menuntut hak kita, tapi sebaliknya kita tanyakan tanggungjawab kita. Kita jangan hanya menuntut hak kita untuk si isteri melayan kita, menyiapkan segala makanan kita, minuman kita ketika di rumah, menyederika baju kita dan seumpamanya. Tapi ini masanya untuk kita bersifat rahmat dan ihsan, bertanya, apa yang boleh aku lakukan? Apakah tanggungjawab aku terhadap isteri, anak-anak dan orang tua kita? Ini masa empati. Ini masa untuk kita bersifat ihsan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang mempunyai belas akan dibelas, akan dikasihi oleh Ar-Rahman, yakni Maha Pengasih, Allah Subhanahu Wa Taala. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Berilah rahmat kepada mereka yang di bumi ini, nescaya mereka yang di langit akan merahmati kamu juga. Maka marilah kita sebarkan rahmat kita, khususnya pada saat-saat seperti ini. Satu perkara yang ingin saya tekankan di sini, yang mungkin jarang kita fikirkan, ketika kita membincangkan tentang berasa ihsan dan rahmat, kita jangan hanya bincangkan rasa ihsan dan rahmat pada orang lain, tapi yang penting juga adalah untuk kita berasa ihsan dan rahmat pada diri kita sendiri, ataupun apa dikatakan sebagai self-compassion. Kita jangan lupa kebaikan dan ihsan untuk diri kita sendiri. Maksudnya, tidak ada di antara kita yang sempurna, yang tidak melakukan kesilapan dan dosa. Seperti orang lain, kita juga melakukan kesilapan. Seperti orang lain memerlukan ihsan dan rahmat, kita juga memerlukan ihsan dan rahmat. Dan ini harus bermula pada diri kita sendiri. Kita harus merasa belas dan ihsan kepada diri kita sendiri. Maksudnya, kita jangan hanya menyalahkan diri kita secara berterusan. Maksudnya juga bahawa kita jangan pernah putus asa. Kita jangan pernah putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hal ini kita perlu mengelakkan apa dikatakan dalam psikologi self-handicap, merasa kecacatan diri. Kecacatan diri ini disebabkan oleh kerana kita sentiasa menyalahi dan memarah diri kita kerana kita tidak ada rasa belas kepada diri kita sendiri. Natijahnya, kita tidak confident. Natijahnya, kita putus asa. Kita berserah. Jadi dalam kita membincangkan tentang ihsan dan rahmat kepada orang lain, janganlah kita lupa untuk bersifat ihsan dan rahmat kepada diri kita sendiri. Ingatlah, dalam sebuah hadis qudsi, Allah sifatkan bagaimana ketika Allah SWT mencipta ciptaan, kata perkitaban, Allah menentukan dalam kitabnya bahawa warahmati ghalabat ghadabi, rahmat aku mengatasi murka aku. Dan dalam hadis tadi dikatakan bahawa Allah SWT melakukan demikian sedang
Allah berada di atas arasy-Nya. Ingatlah, Allah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat aku sampai kepada segala sesuatu. Jangan pernah putus asa. Saya menyeru diri saya dan setiap seorang agar kita juga turut bersifat ihsan dan rahmat. Bukan hanya pada orang lain, tapi juga pada diri kita sendiri. Agar berlaku self-compassion. Agar kita mengelakkan self-handicap yang saya nyatakan demikian. Agar kita menjadi seorang Muslim yang confident, yang yakin dengan diri kita, yang tidak pernah berputus asa, tidak pernah berputus asa daripada rahmat Allah SWT, tidak pernah berputus asa daripada syafaat Rasulullah SAW, dan tidak pernah berputus asa bahawa orang lain juga turut mempunyai sifat rahmat dan ihsan, bahawa mereka juga bersedia untuk memaafkan kita. Ar-Rahimun, mereka yang memberi rahmat akan dirahmati oleh Ar-Rahman. Maka rahmatilah diri kita sendiri. Bayangkanlah, kalau kita lah seburuk Abdullah bin Ubay bin Salul sekalipun, sebenarnya saya ceritakan pada awal penyebaran tadi, kalau kita seburuk Abdullah bin Ubay bin Salul sekalipun, masih berhak lagi untuk mendapat ciuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk disolatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun diberi pilihan. InsyaAllah kita tidaklah seburuk Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka janganlah kita berputus harapan. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada saat-saat malam hari di mana Allah menyeru, adakah sesiapa ingin beristighfar kepadaku, akan aku ampunkan. Kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon pengampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah SWT menjadikan kita di kalangan apa yang dikatakan tadi, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang belas dan rahmat. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Rahmatilah setiap mereka yang di atas bumi ini, termasuk diri kita sendiri. Yarhamkum man fis sama, maka mereka di langit akan merahmati kamu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.